Ketika berbual dengan orang kampung mengenai gempa bumi 8.5 skala Richter waktu tu, selama 15 minit, saya kata macam mana pagi tu, dia berlaku pagi, dia kata kami nak perang sebab bunyi macam helikopter. Bunyi macam helikopter sebab kami nak perang. Ingat perang di atas bukit, ingat perang. Rupanya bunyi tu daripada bawah bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, apabila berlakunya sesuatu bencana, kenapa? Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, sebagai tanda hampir kepada hari kiamat. Antara tanda hari kiamat ni, dia banyak berlaku bencana-bencana. Kalau kita periksa nama hari kiamat dalam Quran ada 19 nama. Ada 19. Yaumul Qiyamah, Yaumul Hashri, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Yaumul Hisab dan sebagainya. Saya nak petik beberapa nama yang Allah sebut sebagai nama hari kiamat. Antaranya apa? Antaranya Al-Qari'ah. Benda ini disebut dalam surah Al-Qari'ah. Dalam surah Al-Qari'ah Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Sahabat tanya, apa tu Qari'ah? Sebab ada vokab baru. Al-Qari'ah, nama hari kiamat Al-Qari'ah. Maka sahabat tanya, Mal Qari'ah. Al-Qari'ah tu apa wahai Rasulullah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apa benda Al-Qari'ah itu? Maka Allah sebut, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Apabila manusia ini dihamburkan seperti kelkatu yang berterbangan dan juga gunung-gunung hancur. Itu Al-Qari'ah. Dan kita boleh nanti rujuk ustaz-ustaz kita dalam bahasa Arab, tuan-tuan sekalian, vokab bahasa Arab ni ada terhasil daripada bunyi. Sebenarnya mana-mana bahasa pun ada, bahasa Melayu pun ada. Maknanya bahasa vokab daripada bunyi. Contoh apa? Contoh kalau dalam bahasa Melayu kita sebut aku debi kan? Debi kan daripada perkataan bi, aku debi kan? Jadi Qari'ah ni berasal daripada perkataan qara'a. Qara'a ni apa? Qara'a ni bunyi kayu yang nak patah. Kalau kita dengar kayu nak patah, itu Al-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah. Kenapa bunyi qra' ni wahai Muhammad? Mal Qari'ah. Apa tu qra'? Bunyi qra' tu apa? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apa tu qra' tu? Itu antara nama hari kiamat. Jadi antara tanda hari kiamat banyaknya bencana-bencana sehingga nama hari kiamat sendiri dinisbahkan dengan beberapa bencana. Saya waktu tahun 2005, Oktober 2005 gempa bumi di Pakistan. Saya pernah belajar kat sana 3 tahun. 15 tahun arwah ayah saya hantar saya buat tahfiz dekat Pakistan. 3 tahun ni bolehlah bahasa Urdu. Saya dengan Ustaz Bollywood tu lebih kurang satu masa, tapi dia tempat lain, saya tempat lain. Saya kat Islamabad. Jadi waktu gempa bumi di Pakistan 2005, Oktober 2005, hati ni terasa sebab gempa tu tak jauh dari tempat saya dulu. Jadi saya pun aturkan bantuan pergi ke sana. Ketika berbual dengan orang kampung mengenai gempa bumi 8.5 skala Richter waktu tu, selama 15 minit, saya kata macam mana pagi tu, dia berlaku pagi. Dia kata kami nak perang sebab bunyi macam helikopter. Bunyi macam helikopter sebab kami nak perang. Ingat perang di atas bukit, ingat perang. Rupanya bunyi itu daripada bawah bumi tu. Itu yang tahun 2005 tu saya kata, ya Allah, betul kata Engkau Tuhan, nama hari kiamat Al-Qari'ah. Apabila bunyi, bumi itu berbunyi macam kayu patah. Ni. Jadi tuan-tuan sekalian, yang keduanya, bencana ni dia di antara tanda hari kiamat. Dia bukan semata-mata bala. Jangan kita ukur orang, kesian. Kita terus kata, oh ini bencana ni bala lah, tak sembayang lah tu kan. Banyak itulah, banyak inilah, tak. Yang keduanya, kalau ada 10 yang kita akan bincang pada hari ini, maknanya kalau 10 berlaku, 1 je yang bala. Yang 9 lagi tu bukan. Jadi yang keduanya sebagai tanda hari kiamat. Apa lagi tanda hari kiamat, tuan-tuan sekalian? Antara tanda hari kiamat Allah sebut dalam surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ayat yang ketiga. Allah sebut, wa idzal biharu fujirat
Allah sebut banyak pasal laut, tapi ada 2 ayat laut sebagai tanda hari kiamat. Pertama surah Al-Infitar, apabila laut ini membuak-buak airnya. Cuba tengok tsunami, tuan-tuan sekalian. Macam mana air itu membuak-buak, kan? Gempa bumi bawah laut, laut itu terbelah, wup. Kalaulah belahan itu besar sebesar gunung Kinabalu, tuan-tuan sekalian, berapa banyak tiba-tiba air disedut masuk dalam tu. Itu yang air tiba-tiba surut. Surut. Apabila air surut, maka air yang kat sini ini datanglah jadi gelombang yang besar. Tapi Allah sebut di antara tanda hari kiamat, wa idzal biharu fujirat, apabila laut ini membuak-buak airnya. Itu belum kita cerita lagi bagaimana kadar air laut yang semakin hari semakin meningkat. Bongkah-bongkah ais daripada kutub utara, kutub selatan yang semakin banyak dah terapung kat mana-mana tempat dah. Sebab mereka bongkah ataupun ais di kutub utara, kutub selatan makin mencair. Kan? Di antara ayat surah Takwir. Surah Takwir Allah sebut juga, kan? Surah Takwir ayat ke-6 Allah sebut antara tanda hari kiamat, wa idzal biharu sujirat, apabila laut ini terbakar. Kan? Surah Al-Takwir ayat 6, wa idzal biharu sujirat, apabila air ini terbakar, laut terbakar. Ketika ayat ini turun, sahabat-sahabat tak boleh nak imagine tau, tak boleh nak bayangkan macam mana laut boleh terbakar. Sebab airlah yang akan memadamkan laut api. Tapi macam mana api itu boleh hidup atas air? Tak boleh bayang, tuan-tuan sekalian. Tapi hari ini kita yang duduk di tahun milenium, kita menyaksikan bagaimana laut terbakar. Ketika kapal minyak membawa minyak tumpah di tengah lautan dan dia terbakar, kita tengok api itu menari-nari atas laut. Ketika saya mula menyaksikan dalam berita, terus teringat ayat ini, wa idzal biharu sujirat, apabila laut ini menyala-nyala apinya. Ini tanda hari kiamat. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya yang keduanya, apabila berlaku satu bencana itu, kan, Allah nak cerita itu adalah sebagai tanda hari kiamat.